Ya, terima kasih. Langsung cerita pagi dari Terengganu hari ini mengenai usaha sukarelawan dikenali sebagai Geng Plastik Ija membantu membersihkan pesisir pantai Terengganu dari sampah sarap. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, ramai pengunjung mengambil peluang cuti perayaan baru-baru ini untuk beriadah bersama keluarga, khususnya di pesisir pantai Terengganu. Dan keadaan itu sedikit sebanyak mencacatkan pemandangan dengan sampah sarap angkara pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan untuk perinciannya bersama saya adalah Ketua GPI bahagian Kuala Terengganu, Dr. Muhammad Arif Hafizi. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya boleh Doktor ceritakan, kongsikan kepada kami bagaimana tertubuhnya Geng Plastik Ija ni ataupun GPI? Kita tertubuhnya Geng Plastik Ija ni lepas lantaran daripada kita melihat banyak sampah di pantai. Rata-rata yang pengasas Geng Plastik Ija, Encik Zulkifli Sarji, dia ni daripada Perak. Dan dia memang duduk dekat Terengganu ni dah lama, dah bekerja sebagai engineer Petronas dulu lah, principal engineer dekat Petronas. So what happened was, bila dia datang ke pantai-pantai di Terengganu ni, dia nampak banyak sampah. Dia ni sukakan pantai, so dia nak lihat pantai tu bersih. So pada tahun 2018 kami memulakan usaha yang dipanggilkan sebagai Geng Plastik Ija, iaitu pertubuhan non-profit, non-governmental organisation untuk mengutip dan membersihkan sampah di sekitar-sekitar pantai di area Terengganu lah. Bermula daripada hujung Besut sampailah ke hujung Kemaman, dan termasuklah pantai pulau-pulau di sekitar Terengganu. Jadi sepanjang tertubuhnya Geng Plastik Ija, asal-asalnya ahli kami ialah daripada kaum keluarga sahaja. Tapi makin lama kami pun makin besar dan kita dapat sekarang ni lebih kurang dalam 200 ahli seluruh Terengganu. Dan kutipan kita untuk tahun lepas mencecah 11 tan dengan keseluruhan program 100 hampir pada 150 sampai 200 program untuk tahun lepas sahaja. Okey, sejak penubuhannya 5 tahun lalu, secara purata setiap tahun berapa banyak sampah yang berjaya dikutip? Saya rasa dalam purata kita rasa dalam 10 tan lah setahun. Sebabnya kalau awal-awal itu memang sikit, tapi sekarang ni kita memang hampir setiap daerah dah ada team leader dan team diorang sendiri. So kita memang dapat aim banyak sampah lah, kutip banyak sampah untuk tahun ini. Dan itulah. Ya, antara kategori sampah dan selepas dikumpul, ke mana sampah-sampah ini dibawa? Yang paling merusingkan kategori sampah yang kita lihat adalah jarum-jarum suntikan, bekas-bekas yang digunakan oleh penagih-penagih dadah tegar yang dibuang di pantai. Sebab jarum-jarum suntikan ini dia boleh mendedahkan pengunjung kepada penyakit seperti HIV, hepatitis C, hepatitis B yang boleh menyebabkan kecacatan kepada kesihatan seseorang lah. Sebab kita tahu HIV boleh menyebabkan AIDS dan boleh menyebabkan jangkitan kuman yang teruk dan menyebabkan kematian. Seperti mana juga hepatitis B dan C. Jadi sampah-sampah yang jarum suntikan dan benda tajam ni kita akan buang. Kalau jarum suntikan kita akan pergi buang dekat klinik kesihatan ataupun dekat hospital. Kalau sampah-sampah yang boleh recycle, sebab tahun lepas kita memang start aggressively buat kita punya program recycle, dan dengan recycle ni kita akan letak di depo setiap daerah. So far depo yang tetap hanya berada di area Dungun dan Kemaman. Kita ada depo yang khusus diberikan oleh majlis daerah setempat untuk meletakkan sampah-sampah recycle di situ. Di bahagian Kuala Terengganu, Besut, Dungu dan Setiu belum ada lagi, dan kita mengharapkan kerjasama daripada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Majlis Daerah Besut dan Majlis Daerah Setiu untuk dapat menyediakan juga depo-depo recycle untuk kita letak barang-barang yang kita dapat kutip dan recycle di keseluruhan pantai. Sebab bila kita start recycle semua sampah yang kita dapat jana income dan dapat lagi buat program-program kesedaran untuk masyarakat. Sampah-sampah yang biasa yang kita kutip banyak-banyak, macam setiap program itu dapat dalam 250 kilo, yang kita akan bekerjasama dengan majlis daerah setempat untuk datang kutip dan buang ke tempat yang sepatutnya lah.
kita mengharapkan sangat-sangat kalau majlis daerah setempat dia boleh menyediakan tong-tong sampah di sekitar-sekitar kawasan pantai, sebab benda ini adalah kita rasa tanggungjawab sosial majlis daerah untuk menyediakan benda-benda seperti itu. Di samping juga tanggungjawab daripada segi kita penduduk di sendiri negara ini. Kita ada sekitar 800,000 penduduk yang berumur 18 tahun sampai ke 60 tahun. Dan sekiranya mereka ini semua melakukan aktiviti plogging, mengutip sampah di pantai-pantai, kita dapat kutip sekiranya dalam 2 tan. Tu kalau semua orang buatlah. Tapi kalau dengan kita buat aktiviti besar-besaran ni, kita dapat kutip lagi banyak. Last sekali, pendapat doktor bagaimana untuk menarik golongan muda supaya memberi kesedaran kepada mereka menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di pesisir pantai Terengganu ni? Terengganu ni bumi yang kaya, orang-orang yang cantik dan semuanya baik-baik belaka. Dan kita lihat orang-orang Terengganu ni sangat sukakan kebersihan. Tapi malangnya adalah setengah yang kita ni yang menyebabkan tercaliknya imej orang Terengganu. Jadi untuk menaikkan kesedaran ni, saya rasa memang kita perlu bermula daripada bangku sekolah dan daripada rumah lagi. Kalaulah kita sebagai seorang ayah, isteri ataupun ibu, kita dapat didik anak kita jangan buang sampah dari rata-rata, dan insya-Allah benda itu akan terdidik. Dan kalau kita bawa pula dia orang datang join sekali dengan program-program besar-besaran macam ini, dia orang akan terdidik hati dia orang dan dia orang akan carry forward moral kompas tu, yang bahawa kalau ke depan hari dia orang tak buang sampah dekat pantai. Sebab saya rasa benda ni kita perlu bekerjasama juga dengan majlis bandaraya setempat dan dan NGO lain. Bila kita dapat bekerjasama, dan insya-Allah lagi naik lagi kesedaran. Sebabnya saya rasa kalau awak perasan daripada Nurul Bridge sampai ke Batu Buruk, tak ada satu pun label yang mengatakan jangan buang sampah di sini. Betul tak? Dan buang sampah pun tak ada. Tapi kalau kita dapat bekerjasama dengan semua pihak, daripada bangku sekolah dan daripada rumah sampailah ke peringkat kerajaan, insya-Allah benda ni akan dapat dielakkan dalam masa depan lah. Dan kita dapat cantikkan lagi pantai kita. Pantai kita ni adalah punca untuk ekonomi masyarakat tersempat. Bukan daripada nelayan saja, termasuklah penjaja, pengunjung yang datang tu pun ada bawa juga yang berniaga semua. So dia orang dapat menjana ekonomi. Kita tahu ekonomi kita sendiri kan tengah gawat disebabkan oleh kita baru dalam fasa pemulihan daripada COVID. Tapi kita sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab haruslah juga melakukan sesuatu untuk membantu memesatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Okay, terima kasih doktor. Semoga usaha murni Geng Plastik Hijau atau GPI ini mampu memberi kesedaran kepada masyarakat setempat. Saya kira itu dulu buku cerita pagi dari Terengganu. Kembali kepada studio, silakan.